Hai, bersama saya Ruzana Ibrahim, hos anda untuk Kaki Gunung. Dan hari ini kita akan mendaki Gunung Senyum. Saya Ruzana Ibrahim. Mari sertai saya dalam eksplorasi untuk meneroka, memanjat, mendaki dan pelbagai lagi pengalaman untuk menawan puncak-puncak gunung di serata Malaysia hanya dalam Kaki Gunung. Selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam episod baru Kaki Gunung. Okey. Nampak tak senyuman manis saya pada pagi ini? Okey, Zana akan simpan senyuman ini sepanjang perjalanan kami ke Jengka sebab destinasi kami kali ini ialah Gunung Senyum. Poyo tak? Okey, jadi semua orang tidak dibenarkan untuk bermasam muka. 2 jam dari Kuala Lumpur dan 139 km dari Kuantan, terletaknya Taman Ekorimba Hutan Lipur Gunung Senyum. Zana dah teruja bila menghampiri Temerloh. Itu tandanya tinggal 40 km sahaja sehingga kita tiba di destinasi kami. Gunung ini antara keajaiban di Malaysia, tapi tarikan sebenar di sini bukanlah panorama luas yang biasa kami nikmati di puncak, tetapi keindahan semula jadi yang terlindung dalam kegelapan. Okey, sekarang kita berada di Hutan Lipur Gunung Senyum. Hutan Batu Kapur ini terletak di Hutan Lipur Jengka yang berkeluasan 794 hektar dan berketinggian 468 meter. Ya, tak begitu tinggi, tetapi seperti yang saya katakan tadi, misi kita hari ini adalah bukan untuk menawan puncak gunung, tetapi untuk menerokai keajaiban gua. Dan seperti biasa, jom kita dengar dulu taklimat. Gunung gua. Perjalanan kita ambil masa dalam 45 minit ataupun sejam. Pada salah satu gua lah. Usia dia 200 tahun lebih. Okey, sekarang jam menunjukkan pukul 9 pagi dan kita sudah pun memulakan perjalanan untuk mendaki ke Gua Senyum. Destinasi pertama kami adalah ke Kompleks Gua Jebak Puyuh. Hari ini, Zana membayangkan ekspedisi yang santai kerana kali ini kami bukanlah memfokuskan sepenuhnya pada pendakian tetapi lebih kepada eksplorasi. Bukan. Ingatkan pokok vanila. Tak bolehlah saya cabut sebatang dua. Oh ya. Perjalanan kami menuju ke pintu gua hanya mendatar ketika melalui hutan dip Terukak Pamah yang luas ini. Jalan atas jejantas ni kena berhati-hati sedikit sebab dia dah tak dalam keadaan yang tidak berapa elok. Seperti yang dijangkakan, perjalanan agak santai tapi hanya setelah berjalan selama 25 minit, sudah terasa sedikit keperitan dikelilingi hutan. Okey, tips pada hari ini ya. Macam mana pun kalau kita nak masuk hutan tu, bawalah spray, apa panggil ni? Nyamuk tu, insect repellent. Sebab kadang orang kata, alah tak banyak nyamuk dekat gunung ni, dekat hutan ni. Bawa je. Ini gigit dah ni. Informasi yang sangat menarik. Pokok ni dia tumbang. Tapi
Dekat sini dia tumbuh balik lah. Ada akar baru, pokok baru. Ni anak dia. Sebenarnya ada banyak jalan, tapi kalau korang suka jalan yang lebih susah tu, go ahead. Okey, rasanya kita tidak berjauhan dari gua tu, nak dekat sampai dah. Kalau korang boleh dengar. Bergema. Oh. Kalau terdesak sangat, kalau kita terjumpa babi hutan tu, orang kata kita berlari secara zigzag. Tapi seelok-eloknya kita kena berdiri tegak. Tegak ataupun cari pokok untuk berselindung kat belakang tu. Tak kira lah pokok tu kurus mana pun. Tetap ni, jangan gerak. Pelbagai flora menarik ditemui di sekitar hutan. Tumbuhan dan herba di kawasan pegunungan ini terkenal dengan nilai perubatannya. Seperti dijanjikan Malim Gunung, kami tiba di pintu gua selepas 45 minit. Zana terpegun sekejap dengan struktur gua batu kapur gegasi di hadapan kami. Gunung ini dijangka terbentuk dari zaman Permian Triassic sekitar 250 juta tahun dahulu. Nampaknya, penerokaan kami baru nak bermula. Kita berehat sebentar dan kita jumpa lagi lepas ini. Kami baru tiba di pintu gua pertama di Gunung Senyum Pahang. Malim gunung kami membawa kami menelusuri lorong-lorong gelap gua ular. Jangan lupa tahu bawa lampu suluh. Ui. Bukan itu dia asih dia bersinar dia. Kan dia ada selamat dia tu. Tapi bila dia sentuh dengan jari kita ni ada asid tau. Jari kita ni ada asid. Bila kita sentuh tak sesuai dengan dia matilah. Ui. Batu. Dia adalah batu yang berupakan bentuk macam ular. Oh, itu pasal dipanggil salah satulah. Ui. Misteri. Naik. Dalam 60 tahun berapa cm saja dia nak hidup. Kalau kita sentuh, sekejap saja dia mati. Jangan sentuh kawan-kawan. Ini adalah alam kejadian semula jadi. Pembentukan batu ular tadi adalah hasil pengumpulan mineral iaitu kalsium karbonat. Stalagmite terbentuk secara vertikal iaitu dari bawah ke atas, sementara stalactite terhasil daripada titisan kalsit dari atas gua. Pertemuan kedua-dua formasi ini menghasilkan bentuk seperti menara atau tiang. Persekitaran gua yang mempunyai suhu dan kelembapan yang stabil membolehkan terjadinya pembentukan yang sangat cantik ini. Penjelajahan kami diteruskan ke gua seterusnya. Kami merintangi sungai kecil dan sempat menikmati khazanah semula jadi hutan simpan ini. Okey, kalau korang lihat di sini, ini dipanggil bani pokok. Dia tergolong dari spesies pokok ara yang berusia lebih dari 200 tahun. Dan saya dengar cerita dia boleh muat, kalau orang nak ambil bergambar kat sini, boleh muat dalam lebih kurang 50 orang lah. Dengan perubahan keadaan geografi dan tanah, Zana mendapati penggunaan kasut yang ringan dan lembut memudahkan pergerakan di Gunung Senyum. Okey, sekarang kita berada di gua kedua iaitu Gua Jebak Puyuh. Dan rangkungan dia gua ni dia memang terdapat banyak gua. Yang sekarang kita nak ke Gua Sisik, Gua Candi, Gua Melap, Gua Straw. Kita sana dulu.
Nama Gua Jebak Puyuh dikatakan berasal daripada bentuk gunung yang kelihatan seperti perangkap burung puyuh. Kisah di sebalik nama Gunung Senyum tu macam mana dia boleh? Jadi Alkisahnya, Sultan Pahang pernah kemari, datang ke sini, ke Gunung Senyum. Sultan Pahang bertanya dengan orang kampung. Bila bertanya dengan orang kampung sekadar senyum. Tanya bagi senyum. Jadi oleh kerana nama tidak diberitahu, jadi dia meletakkan, jadi Sultan dia meletakkan nama Gunung Senyum. Yalah, Sultan tanya ni namanya gunung apa? Dia tak tahu cakap apa, senyum je. Ya, senyum. Itu jawapan dia. Ini dia kisah dia. Okey. Jadi sekarang kita berada di Gua Mayat. Tidak ada kena-mengena dengan mayat. Tapi sebab kau tengok kat situ bentuk batu ni dia berbentukkan seperti mayat. Jadi terjadilah nama Gua Mayat. Ini adalah jalan untuk gua dan nanti kita akan keluar balik semula. Kita patah balik. Okey. Sekarang ni kita berada di Gua Kapal pula, di mana bentuk batu ni seperti kapal. You jump, I jump. Okey, dekat Gua Kapal ni terdapat lubang air di mana laluan air bawah tanah menuju ke Kolam Biru. Dia macam emerald pool. Kot. Kolam Biru lah. Lebih kurang. Okey, ini adalah kolam air biru yang tidak berjauhan dari Gua Kapal tadi tu, di mana lubang saluran air yang bermula dari sana dia berlalu sampai ke sini. Jom. Ini adalah laluan terowong. Di bawah masih ada lagi, masih dan disentuh sudah disentuh orang. Sudah disentuh tapi masih ada. Masih lagi lah. Alhamdulillah masih hidup lagi lah. InsyaAllah. Ada cengkerik. Terpegun. Terpegun dengan keindahan dan keajaiban gua ni. Kalau sekarang ni masih ada lah beberapa yang masih hidup, kristal-kristal, batu-batu kristal ni. Tapi cuba bayangkan kalau zaman dulu tu bila tidak langsung disentuh oleh manusia. Tapi cantik ni dulu kan. Masuk Okey, boleh. Sedia semua? Kami tidak lama di sini sebab Abang Amir pun dah pesan untuk kami terus mara ke hadapan. Laluan dalam gua begitu kecil dan sempit dan boleh menyesatkan. Jadi, maling gunung berpengalaman amat penting dalam ekspedisi sebegini. Okey, jalan tu dia agak jauh dan dia bertingkat-tingkat. Lepas tu kita kena pusing balik sebab dia kat sana jalan mati. Jadi, kami buat keputusan untuk teruskan perjalanan sebab banyak lagi gua untuk kami terokai. Nak tahu gua apa? Kita kembali lagi lepas ini. Di Gunung Senyum ni terdapat dua jenis trek yang berbeza yang mempunyai pelbagai jenis gua, dan sekarang ni Zana sedang melalui trek utama yang menjadi kunjungan ramai orang, manakala trek yang kedua tak ramai sangat orang kunjung. Jadi, jom kita. Lokasi mitos seterusnya ialah Gua Kolam 7. Menurut legenda, Tok Long merupakan lelaki mulia yang ingin berkahwin dengan Puteri Bunyan yang mendiami Gunung Senyum.
Puteri Bunyan seterusnya meletakkan 3 syarat sebelum berkahwin. Apa syarat pertama? Syarat pertama, okey. Syarat pertama, tolong harus mandi di dalam kolam. Salah satu kolam ni lah. Kolam 7 ni. Kolam 7 ni, salah satu kolam. Harus mandi. Dan yang keduanya, dia sentiasa berhubung antara tu. Pertama sekali macam puteri ni. Dia bukan puteri orang macam manusia biasa. Okey, orang punya. Dan perjumpaannya di sini sama-sama bila dah berkenalan tu jadi tertarik. Bila tertarik tu makin lama makin tarik. Yalah. Jadi dia macam-macam. Dia lah salah satu kolam 7 ni lah. Dia harus sebenarnya dia ada syarat-syarat yang tertentu. Tu syarat pertama dia kena mandi dalam kolam. Okey, kita tengok. Sejurus memasuki gua ini, kami disambut lokasi bersiram puteri yang diceritakan tadi. Itulah abang kata rezeki kita orang hari ni lah sebab dapat tengok kolam air, 7 kolam air ni penuh. Sebab selalunya tak ada air. Tak ada air. Legenda mengatakan pada zaman dahulu, air dalam kolam akan melimpah keluar setiap tingkat walaupun punca air tidak diketahui. Sambungan kisah Tok Long tadi menyatakan syarat kedua Puteri Bunyan iaitu dia harus mengeringkan badan di gua angin. Okey, sekarang kita sedang menuju ke gua angin. Dan angin dia boleh terasa di... Oh! Okey. Okey, kalau korang nak rasa macam mana kuatnya angin kat sini, cuba tengok ranting ni. Bukan Zana yang tiup tau. Angin yang tiup. Syarat ketiga dan terakhir Puteri Bunyan terhadap Tok Long berlangsung di gua seterusnya. Dekat gua terang bulan, di mana ia dikatakan ke atas tu cahaya matahari boleh tembus dan ia dikatakan boleh memantulkan cahaya berwarna-warni. Tapi sekarang ini tak nampak apalah sebab dah petang dah. Berbalik pada kisah tadi, selepas Tok Long tu disuruh untuk mengeringkan badan dengan di gua angin, kat sini pula dia syarat ketiga ialah untuk melalui proses di gua terang bulan. Macam itulah lebih kurang. Setelah beberapa bulan berkahwin, Tok Long meminta untuk pulang ke alam manusia kerana merindui kampung halaman. Puteri Bunyan mengizinkan dengan syarat Tok Long perlu kembali ke alam Bunyan dalam tempoh masa sebulan. Okey, kalau korang dengar ada bunyi kelawar, banyak kelawar kat di dalam gua ni dan kita juga boleh bau taik kelawar tu. Dia tak bau busuk, dia bau sejenis. Okey, kita teruskan perjalanan. Rasa Suzana lah, dia macam trek landasan zaman-zaman dulu lah kan. Kalau kita masuk kita tengok filem tu, masuk dalam gua ada trek landasan biji timah, emas. Tapi hakikatnya ia untuk memudahkan perjalanan kita di dalam gua ni. Rezeki kita orang hari ni sebab Abang sudi bawa kita orang tunjuk ketam lah. Sebab dia jarang, dia cakap dia jarang bawa orang tengok ketam ni. Ketam dalam gua. Wow. Dia memang besar ni, dia besar ni je. Ya, dia tak besar. Besar sikit pada ibu jari. Memang sangat unik dan menakjubkan yang spesies ketam hidup dalam gua. Tapi ini kali pertama dan saya nampak dengan picit mata sendiri. Keajaiban yang ada di Gunung Senyum ni, gua-gua dia memang menakjubkan, dari flora dan fauna dia. Zana rasa memang Gunung Senyum yang gua-gua ni memang zaman dulu mungkin berjuta tahun lalu dia berada di dasar laut sebab kat sini ada koral. Ada cengkerang laut. Sahlah. Ada yang berpendapat bahawa dahulunya kawasan taman tersebut adalah kawasan laut kerana struktur guanya seperti telah dihakis oleh ombak. See what I tell you. Berbalik kepada kisah Tok Long,
Tok Long telah melanggar janjinya kepada puteri kerana terlalu seronok di alam manusia. Akhirnya, bila Tok Long kembali ke Gua Senyum, Puteri Bunyan sudah tiada. Tok Long menanti kepulangan isterinya sehingga nafas terakhirnya. Tok Long ni sentiasa berkeliaran, berjalan di Taman 1, Taman 2 dan akhirnya dia di sini. Sampai waktu cukup 1 purnama, kalau dulu 1 purnama, 1 bulan. Setiap kali balik dia berpakaian kemas, sentiasa. Jadi ikut perjanjian dia tak boleh cerita dengan siapa pun termasuk isteri dia. Jadi bila tu terlepas cakap, asyik dia desak. Pasal ni Tok Long ni seorang yang jujur, lurus apa semua kan. Dia bercerita. Dan sampai waktu dia cerita dan sampai waktu dia balik ke sini, dia tak dapat melihat lagi isteri dia. Okey, kita tengok makam. Okey. Di sini dikatakan bersemadi jasad Tok Long. Sini makam sini yang jasad yang dijumpa Tok Long dan ada seorang lagi orang asli kot. Jadi itulah kisah dia tu, merana masih kecewa. Duduk di sinilah, masih tepat dia di kampung sini. dia dekat-dekat sini je. Akhirnya kita sudah menamatkan perjalanan kita di sini. Akhirnya selesai juga eksplorasi kami di Gunung Senyum. Dan bagi Zana, penjelajahan kali ini memang sangat unik dan sangat menarik sebab kami dapat menikmati pelbagai pengalaman di Gunung Senyum ini, dari kisah sejarah hinggalah ke kisah mitos yang sangat menyayat hati. Tapi cabaran Zana masih belum selesai lagi. Di manakah puncak yang kami bakal tawan seterusnya? Saya Zana Ibrahim. Jumpa lagi dalam Kaki Gunung.